Yang menariknya hari ini adalah pengunduran diri sementara politik daripada dunia politik oleh Azmin Ali dianggap sebagai satu perkara yang berlaku sebagai pembalasan atas langkah politik yang pernah dilakukan oleh Azmin Ali baru-baru ini dan langkah Sheraton. Seorang ahli PKR mengatakan beliau ingin memberitahu Azmin apa yang dilalui hari ini ialah kerana khianat yang telah dilakukan oleh Azmin Ali kepada PKR, PH dan rakyat yang telah memberikan amanah kepadanya selaku wakil rakyat Gombak. Wah, ini menarik. Oleh sebab itu, ikuti terus ulasan selepas ini. Selamat malam, salam sejahtera. Beberapa jam selepas Azmin Ali mengumumkan secara rasmi beliau mahu berehat daripada dunia politik, saya sangkakan ramailah yang merajuk, ramailah yang merayu supaya Azmin Ali tidak meletakkan jawatan, tidak mengundur diri, tidak berehat daripada dunia politik. Saya sangka ramai yang buat begitulah. Mungkin Anda salah seorang daripadanya. Mungkin Anda berharap Azmin Ali tidak berehat daripada dunia politik. Mungkin Anda kata, tolonglah Azmin Ali, janganlah berehat, teruskanlah berkhidmat. Mungkin Anda orangnya. Tetapi ramai juga orang sebenarnya yang bersetuju dengan tindakan Azmin Ali ini. Sebelum kita teruskan, sila tekan butang subscribe. Tekan butang subscribe itu percuma dan tinggalkan komen Anda. Adakah Anda adalah salah seorang yang merayu supaya Azmin Ali tidak perlu berehat daripada dunia politik? Ataupun Anda adalah orang yang juga seperti kata-kata orang PKR ini, yaitu eloklah Azmin Ali bersara terus dari politik? Itu persoalannya. Jadi kamu boleh tinggalkan komen Anda. Baik. Kata PKR, elok Azmin bersara terus dari politik. Adakah Anda bersetuju? Pengumuman Muhammad Azmin Ali untuk berehat seketika daripada dunia politik disambut segera oleh bekas partinya PKR hari ini. Bahkan PKR mencadangkan agar bekas ahli Parlimen Gombak terbabit bukan sekadar berehat untuk sementara waktu. Sebaliknya, bersara terus daripada politik. Timbalan Ketua Penerangan PKR Razif Rakimin berkata, sarana itu dianggap wajar kerana kredibiliti Azmin kini telah rosak ekoran pelbagai isu yang membayanginya sebelum ini. Saya ingin menasihati Azmin, jika ingin berehat, maka berehatlah daripada berpolitik untuk selama-lamanya. Memandangkan kredibiliti dia telah rosak, kata beliau. Tidak mungkin lagi rakyat akan memberikan kepercayaan kepada pengkhianat seperti Azmin, walau berkali-kali dia melakukan riset politik, katanya dalam kenyataan hari ini. Razif berkata demikian susulan laporan yang menyebut bahawa Azmin Ali ingin berehat daripada dunia politik seketika dan daripada membabitkan diri dalam politik secara aktif. Pengumuman bekas Presiden PKR yang bertanggungjawab mengetuai 11 ahli parlimen parti itu yang berpaling tadah menyokong bersatu pada tahun 2022 itu dibuat beberapa ketika selepas dia berdiam diri ekoran kegagalannya mempertahankan kerusi Parlimen Gombak. Bagaimanapun untuk rekod, sehingga kini Azmin masih lagi merupakan adun bukit antarabangsa. Hasrat Azmin itu dibuat melalui ciapan di Twitter semalam. Menurut bekas Menteri Kanan kepada Kerajaan PN berkenaan, dia bagaimanapun bertekad untuk terus berkhidmat kepada negara dan rakyat. Menjadi persoalan pada malam ini ialah adakah Azmin Ali turut tidak akan bertanding pada PRN Selangor tidak lama lagi. Kerana dengan pengunduran diri Azmin Ali ini, mungkin Azmin Ali akan memberi ruang baru kepada orang. Adakah KJ yang akan menggantikan Azmin Ali di adun Bukit Antarabangsa ini? Itu persoalan yang paling penting dan hangat untuk kita sama-sama ketahui.
Menurut Razif, tindakan diambil Azmin itu juga menunjukkan ahli politik terbabit tidak bertanggung jawab karena dia masih seorang adun yang mewakili rakyat di kawasan Bukit Antarabangsa. Saya yakin, walaupun Azmin berehat dan tidak berkhidmat kepada kerajaan atau rakyat, dia masih menerima allowance sebagai adun. Sebagai seorang wakil rakyat, keputusan untuk berehat hanya boleh dibuat bersekali dengan keputusan untuk tidak bertanding dalam pilihan raya akan datang. Selagi masih menjadi wakil rakyat adalah menjadi kewajiban untuk Azmin terus berkhidmat kepada pengundi sehingga habis penggal, katanya lagi. Razif juga menganggap apa yang berlaku ke atas Azmin itu adalah pembalasan atas langkah politiknya sebelum ini. Saya ingin memberitahu Azmin apa yang dilalui hari ini ialah kerana khianat yang dilakukan kepada PKR, PH dan rakyat yang memberikan amanah kepadanya selaku wakil rakyat Gombak, katanya lagi. Sekian dulu untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda, ikuti terus ulasan selepas ini. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Hari ini yang menggemparkan kita tentang isu SPRM sejak Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri ialah apabila Muhyiddin Yassin dinasihati jangan bermuka-muka. Wow. Apa cerita nih? Sebelum kita teruskan, sila tekan butang subscribe untuk mendapatkan isu-isu terkini dari channel ini dan tekan butang subscribe itu percuma. Baiklah, SPRM. Ini cerita paling panas yang melingkupi seluruh cerita politik di Malaysia sejak akhir-akhir ini. Apabila pelbagai kes, pelbagai isu, bahkan isu yang lama sudah tertutup dibuka semula. Apabila Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Bukankah itu satu yang bagus dan memang menepati aspirasi Anwar Ibrahim apabila memerangi rasuah sampai ke akar umbi. Hari ini, lapor SPRM, kata Fahmi mengingatkan Muhyiddin jangan bermuka-muka. Menurut Fahmi, sesiapa sahaja boleh melaporkan kepada SPRM Suruhanjaya Pencegahan Rasuah sekiranya berlaku rasuah dalam mana-mana parti, kata ahli Parlimen Lembah Pantai Fahmi Fadzil. Bagaimanapun, Fahmi meminta ahli-ahli bersatu supaya mengingatkan Presiden mereka, Muhyiddin Yassin, agar tidak bersikap bermuka-muka dengan meminta SPRM menyiasat perbelanjaan PH dan BN pada PRU lalu. Sesiapa boleh lapor kepada SPRM, kata beliau. Tetapi saya ingin mengingatkan ahli-ahli bersatu bahawa mereka perlu mengingatkan parti, presiden parti mereka supaya tidak bermuka-muka berhubung pendiriannya mengenai SPRM dan pembekuan akaun parti itu, kata beliau. Mungkin peringatan kepada mereka bahawa perlu mengingatkan presiden parti mereka apa itu adil, katanya kepada pemberita. Fahmi merujuk kenyataan yang pernah dikeluarkan Muhyiddin ketika menjadi Perdana Menteri yang mengatakan SPRM bebas daripada sebarang tekanan politik. Namun kini Muhyiddin dilihat mempersoalkan tindakan SPRM membekukan 2 akaun parti itu bagi membantu siasatan di bawah Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan. Dengan erti kata lain, Fahmi mengatakan bahawa kenapa dulu Muhyiddin kata SPRM adalah bebas daripada sebarang tekanan politik ketika beliau menjadi Perdana Menteri. Tetapi kini, mengapa Muhyiddin mengatakan pula dan mempersoalkan pula tindakan SPRM membekukan 2 akaun parti itu bagi membantu siasatan di bawah Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan? Itu yang menjadi persoalan yang harus diingatkan oleh Muhyiddin Yassin, kata Fahmi Fadzil. Pada 7 Februari lalu, seorang pemimpin bersatu daripada bahagian Puchong pula membuat laporan SPRM terhadap PH dan BN dengan mendakwa gabungan itu berbelanja mewah ketika pilihan raya umum ke-15 PRU 15. Ketika Bersatu Puchong, Ketua Bersatu Puchong Muhammad Syukur Mustafa, beliau berkata berdasarkan laporan media dan media sosial menunjukkan
PH dan BN menggunakan banyak poster dan bendera ketika kempen mereka. Anwar Ibrahim juga menggunakan helikopter untuk bergerak sepanjang tempoh kempen, katanya selepas membuat laporan di Ibu Pejabat SPRM Putrajaya. PH tidak bincang letak SPRM di bawah Parlimen. Sementara itu, Fahmi yang juga Menteri Komunikasi Digital berkata, kerajaan masih tidak mengadakan sebarang perbincangan mengenai cadangan meletakkan SPRM di bawah bidang kuasa Parlimen, seperti yang dijanjikan Pakatan Harapan sejak PRU 14. Tidak ada sebarang perbincangan buat masa ini, biar SPRM melakukan tugasannya, kata beliau. Dia berkata demikian ketika diminta mengulas kenyataan ahli Parlimen Pasir Gudang, Hassan Abdul Karim, yang meminta Perdana Menteri Anwar Ibrahim segera menunaikan janji Pakatan Harapan itu. Saya rasa ahli Parlimen Pasir Gudang adalah seseorang yang secara pribadi saya sangat hormati. Pandangan beliau sudah tentu parti akan mengambil kira, kata Fahmi. Tetapi buat masa ini, seperti sedia ada, SPRM harus terus menjalankan tugasnya, kata beliau. Hassan baru-baru ini dilaporkan berkata, rakyat tidak akan mengambil serius ikrar PH sekiranya Kerajaan Perpaduan tidak menunaikan janjinya. Hassan mengingatkan bahawa Anwar sering bercakap mengenai takbir urus dan tata kelola kerajaan yang baik serta membenteras rasuah, ketirisan dan pecah amanah. Cakap-cakap itu tidak ada makna jika reformasi tidak dilakukan, kata Hassan Abdul Karim. Saudara, saya juga sangat setuju kalau SPRM ini diletakkan terus di bawah Parlimen. Dengan ini, ianya akan lebih kelihatan telus, bebas dan tidak dapat digunakan oleh mana-mana pihak bagi menyerang mana-mana pihak yang lain. Oleh sebab itulah memang kita menantikan keputusan yang memang diharapkan, yaitu SPRM diletak di bawah Parlimen. Saudara, yang memang menarik perhatian kita hari ini ialah apabila Fahmi Fadzil mengingatkan Muhyiddin jangan bermuka-muka. Ikuti terus ulasan selepas ini.